La ilaha illallah ni apa? Saya kira dia tanya tu. Kadang buat tak nampak je. Okey. Waalaikumsalam. Dekat Facebook ni masalah Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejaplah. Dekat Facebook ada masalah. Kita rakam je lah. Tak tahu dia tak keluar pula dah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu iman dan amal kami, hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat berapa Quran? 218. Dan 218 ya. Okey. Muka surat 218 surah Yunus. Surah Yunus ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aun a'tuni bi kulli sahirin 'alim. Falamma jaa'a as-saharatu qala lahum Musa alqu. Qala lahum Musa alqu ma antum
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada lagi 3 kelas Ramadan ya. Dekat muka buku saya tak boleh live ya, tak ada masalah sikit. Ada siapa-siapa yang kawan-kawan semua masuk ke TikTok ya. Kita ada 3 hari ni, kelas hari ni Selasa dan Isnin depan insya-Allah ya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ni puasa yang ke-21. Puasa yang ke-21 ya. Jadi alhamdulillah, semoga terus sihat ya, terus diberikan kekuatan untuk menambahkan lagi amal-amal lagi beberapa hari lagi supaya kita semangat lagi buat ibadah. Mungkin kita tertinggal sebelumnya, kita dah kena pecut lah sekarang ni untuk tidak rugilah, tidak jadi orang-orang yang rugi yang berada di dalam Ramadan. Okey, alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi fiqh. Kelas fiqh kita boleh tolong sharekan. Share Ustazah punya live dan juga share lah, maksud dia share lah, dan like-kan Ustazah, sebab like dekat
like dekat TikTok ni, dia sebenarnya dia memanggil orang lain untuk masuk ke live kita lah. Kalau kita kurang like, orang tak perasan kita ada live di TikTok ya. So sahabat-sahabat semua minta tolong ya, minta tolong like. Hari ini kita masuk ke dalam bab itu kita dah buat dah bab solat. Bab solat ya. Bab solat 5 waktu yang wajib kita sembahyang, iaitu waktu fardu subuh, waktu fardu zuhur, waktu fardu asar, waktu fardu maghrib dan waktu fardu isyak. 5 waktu wajib solat. Time-time dia kita dah bincang dah yang lalu, tapi kalau itu sebagai ilmu ya, kalau sekarang ni tak ada masalah sebab kita ada takwim, kita ada waktu solat ya, kalender solat kita dah ada, dah time-time solat dalam masa sebulan dah ada. So insya-Allah tak ada masalah. Cuma sebagai ilmu memang kena belajar lah, tapi kita dah belajar dah hari tu ni. Jadi hari ni yang 131 ni tajuk dia apa dia, Syidah? Waktu isyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam semuanya. Waktu isyak ni bermula berakhir apabila berakhirnya waktu maghrib. Semua fahamlah, waktu isyak bermula selepas akhir waktu maghrib. Dia berterusan sampailah terbit fajar sadiq. Fajar sadiq. Jadi maknanya waktu isyak tu dia bermula setelah selesai waktu maghrib, bukan selesai waktu maghrib masuk isyak. Selesai maghrib isyak, selesai maghrib masuk waktu isyak. Dia kira habis maghrib masuk isyak, bukan habis maghrib sama-sama habis maghrib masuk isyak. Tak, dia memang habis dulu ya. Tetapi waktu ikhtiar, waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak adalah anda tidak melewatkannya lebih daripada 1/3 pertama daripada malam. 1/3 pertama daripada malam. Kita start daripada waktu isyak tu. Waktu isyak tu malam tu 1/3 isyak tu sampai pukul 12 sampai 12 sampai pukul 3 sampai habis. Tu 3 pembahagian lah. Dia kata jangan kalau ikhtiar waktu kan awal-awal itu waktu apa? Waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah ni kalau kita semayang, dia pahala dia banyak. Pahala dia banyak waktu fadilah ni. Kita semayang dalam waktu fadilah ni banyak pahala. Okey, banyak pahala. Tapi kalau kita semayang dalam waktu ikhtiar, pahala dia kurang sikit daripada waktu fadilah. Kadang-kadang kita ni nak buat ibadat, cuma kita tak tahu waktu mana yang dapat pahala banyak. Setengah orang dia tak pandai yang tu. Dia nak buat ibadat, semua benda dia nak buat ibadat, tapi dia tak belajar. Bila dia tak belajar, dia tak tahu yang mana waktu yang dia dapat pahala banyak, mana waktu ataupun keadaan yang dia dapat pahala banyak, hari yang dia dapat pahala lebih banyak, tempat yang dia boleh dapat pahala lebih banyak. Yang tu yang kita kena belajar. Selepas waktu fadilah, masuk waktu ikhtiar. Jadi waktu ikhtiar tu pahala dia kurang sikit pada waktu fadilah. Waktu fadilah kita kata, contohnya masuk waktu isyak, kita pun ambil wuduk dan sebagainya, persiapan semua. Dalam lebih kurang 10 minit, 15 minit, itulah waktu fadilah. Waktu fadilah. Kita semayang time tu, kita dapat pahala banyaklah kita dapat. Ada 3 orang semayang. Satu dia semayang waktu fadilah, satu semayang waktu ikhtiar, satu lagi dia semayang waktu harus. Jadi orang yang pertama tu yang selalu semayang waktu fadilah, dia dapat pahala banyak. Bila dekat akhirat, esok baru nampak, sekarang tak nampak lagi. Dekat akhirat dia heran, 3 orang semayang, tapi pasal apa orang A dapat pahala dia banyak, orang B sikit daripada A, orang yang C tu pahala lagi sikit. Jadi beza dia dekat sini kerana tak grab lah, kita kata tak grab waktu-waktu yang mempunyai pahala yang banyak ya. Kita kata tak apalah, asalkan semayang, asalkan masuk syurga mana pun tak apa, sebab kita duduk di dunia. Tapi bila kita duduk di akhirat itu, kita rasa dengki lah. Bila kita tengok, aku silap, kata. Kalau tidak dulu aku tahu, berebut aku nak semayang waktu fadilah, sebab aku nak dapat syurga yang lagi tinggi, ganjaran yang lagi besar. Masa tu nak dengki tak boleh, nak patah balik tak boleh dah. Terima je lah apa yang Allah bagi. Semua orang akan rasa tak puas hati, semua orang akan rasa tak puas hati.
Jadi maknanya bukan bukan soal berdosa bila semayang lambat tu, tapi pahalanya sikit. Okey, kalau waktu ikhtiar untuk semayang Isyak, dia kata sebelum sepertiga yang kedua, yang pertama. Maknanya sampai pukul 12. Siapa semayang Isyak lebih pada pukul 12 tu, dia dah masuk 2/3 malam. Maka pahalanya sedikit daripada 1/3 malam. Faham? Faham tak? Ada juga orang suka semayang lambat-lambat. Bukan tak boleh je. Sebab kalau kita nak sembang sah dengan tak sah, yang itu soal lain. Yang mana pahala banyak, yang pahala sikit. Macam itulah kita sembang batal tak batal. Kita kata kalau telan batal. Lepas tu ada juga yang kata, ustazah bukan makruh ke dalam mulut tu kita duk rasa makanan, kita duk kulum. Bukan cerita makruh, kita sembang sah tak sah. Itu beza tu. Sah tak sah. Yang makruh cerita lain. Makruh tak makruh bukan cerita dia sah tak sah. Selagi tidak batal, selagi tidak telan, selagi itulah tidak batal. Soal makruh dalam mulut yang kita merasa makanan, kita kulung-kulung makanan, boleh ke kulung makanan? Boleh selagi tidak telan, tidak batal. Tetapi bila kita kulum, itu benda yang tak diperlukan di dalam puasa, kenapa nak buat? Jadi tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, salam kalau jika tertidur macam mana? Itu tertidur cerita lain. Ini kita cerita tentang sedar, ya. Kita cerita tentang sedar. Ini dalam cerita sedar semua orang yang tahu, yang melambatkan, yang melengahkan semayang. Cerita tertidur cerita lain. Cerita tertidur tu, dia tertidur selepas masuk waktu ataupun dah masuk waktu dia tertidur, dia jaga lambat. Seolah-olah dia semayang lambat juga. Sebab dah masuk waktu dah. Ada setengah orang dia masuk je Isyak, dia buat kerja dia. Dia banyak kerja. Dia banyak kerja-kerja dia. Okey? Bila dia banyak-banyak kerja, dalam pukul 10 tu dia nak terlena. Dia nak semayang tu. Dia katalah dia nak semayang sebelum pukul 12. Dia nak 1/3 malam, ya. Kemudian dia nak semayang 1/3 malam sebelum pukul 12, tapi pukul 10 dia terlena. 10 dia terlena. Bila dia terlena, dia jaga mungkin dalam pukul masuk subuh 6. Depa tepat hari ni. Depa tahu dah 10 apa 6 apa 9. Depa tahu. Hari lain depa tak tahu, bulan Ramadan depa tepat bagi. 6 9. Dia jaga pukul 6. Dia jaga pukul 6. Ya. Bila dia jaga pukul 6, dia jaga pukul 6, itu waktu mana? Saya nak tanya. Waktu, nanti saya jangan jawab lagi. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus atau waktu haram? Darurat ke haram? Hampa, janganlah hampa janganlah hampa jawab tak betul hampa. Harus lagi cik oi. Harus lagi. Sekiranya dia boleh selesai sembahyang dia 4 rakaat, masih lagi waktu harus. Ingat dulu kita bincang. Dia masih harus lagi. Tapi harus dia tu ngam-ngam lah. Harus dia tu memang pahala sikit lah. Cerita harus dia tu. Okey. Susah tak semayang dia pukul 6 tu? Pahala dia sikit. Sekarang kita cerita sah tak sah saja. Assalamualaikum Ustazah. Kalau kita solat dalam keadaan mengantuk, jadi makruh pula Ustazah. Bukan cerita jadi makruh. Dia duk tanya tadi pasal dia mengantuk. Dia tanya soalan pasal dia mengantuk. Dia terlena. Okey, tak bolehlah semayang dalam waktu makan, waktu mengantuk. Waktu mengantuk tu memang takut terlelap lah. Semayang dalam waktu tak mengantuk, tak apa, pergi ambil wuduk, pergi semayang. Kita suka tangguh, bila tangguh mengantuk lah. Faham tak? Lama lena takut terlena terus tak bangun-bangun. Tu pun satu hal jugalah, takut lena mati terus. Tu masalah juga, ya. Okey. Tapi saya kena ingat satu. Kalau kita terlena dan kita mati, tapi kita ada azam nak sembahyang. Tu kita mengaji bagi habis kita ada azam nak sembahyang. Okey? Bila kita ada azam nak sembahyang, tapi kita mati sebelum habis waktu tu, kita tak berdosa. Tak berdosa. Tak berdosa lah, faham tak? Ya? Melainkan dia tidak ada azam lah. Memang dia jenis tak semayang, tak ada azam lah. Masuk waktu mana pun dia tak pernah berazam pun dia nak semayang. Maka yang tu yang menjadi haram dan berdosa lah. Kalau dia mati tu, dia keadaan orang yang tak sembahyang. Okay? So kita belajar, so kita faham. Ini waktu-waktu semayang. Tolong share lagi, ya. Tolong share lagi.
Okey, kemudian dia kata yang dimasukkan dengan fajar sadiq, nak habis waktu isyak ni. Yang dimasukkan dengan fajar sadiq ialah cahaya yang berselerak memanjang dan mendatar di sebelah timur. Ia merupakan pantulan cahaya matahari yang diterima dari jarak yang jauh. Kemudian cahaya ini meninggi ke arah langit sedikit demi sedikit hinggalah terbit matahari. Masuk subuh esok lah. Masuk subuh esok. Okey. Dalil yang menunjukkan permulaan dan penghujung dan waktu-waktu ikhtiar bagi solat isya adalah hadis yang membicarakan waktu-waktu sembahyang yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidur itu bukan satu kecuaian. Tidur itu bukan satu tertidur, ya, tertidur, ya, dia tertidur. Jadi tetapi kecuaian itu adalah orang yang tidak mendirikan sembahyang sehinggalah datang waktu sembahyang yang lain. Datang waktu sembahyang yang lain tu yang dia kata neraka bagi orang yang sembahyang di waktu yang lain. Waktu Zuhur sembahyang waktu Asar. Waktu sembahyang Asar dia sembahyang waktu Maghrib. Contoh, dia buat kerja Zuhur habis, dia sembahyang Zuhur qada dalam waktu Asar. Dia sembahyang, dia buat kerja lagi. Dia sembahyang Maghrib dalam waktu Isyak. Dia qada tu. Yang itulah yang jadi haram dan berdosa, neraka lah bagi orang yang sengaja melewat-lewatkan waktu sembahyang. Tapi bukan waktu melewat-lewatkan sampai terkeluar waktu, melambatkan waktu sembahyang, tapi masih ada waktu sembahyang, tidak berdosa. Semua clear? Faham nak? Okey, semua faham. Jadi jangan kita kata, ni nak jadi apa ni? Nak masuk neraka ni, sembahyang lambat ni. Sekarang kita lalu duduk marah anak-anak kita kan. Apa nak jadi apa? Nak masuk neraka, sembahyang lambat. Sembahyang lambat selagi duduk dalam waktu, tidaklah berdosa. Tidaklah haram. Yang jadi haram apa dia? Terkeluar waktu. Terkeluar waktu. Faham ya? Alhamdulillah. Kalau faham, alhamdulillah. Mengaji sampai faham. Okey, sementara ramai ni, tapi kita taklah di muka buku. Bagi siapa yang saya rasa macam nak tutup dah bingkai solat dekat Shah Alam, ya. Kalau sebab kita nak selesai satu-satu, saya nak buka dah bingkai solat dekat Al-Ustaz. Jadi saya nak cepat-cepat tutup yang Shah Alam. Siapa yang nak join bengkel solat sehari bersama dengan Ustazah, rukun-rukun solat di Shah Alam pada 11 hari bulan Mei, 11 hari bulan Mei, ya. Boleh cepat-cepat daftar, ya. Daftar di link dekat bio Ustazah, ya. Ustazah, kalau kita buat solat tahajud pukul 5 pagi boleh tak? Kenapa tak boleh? Tak masuk lagi. Kat Kedah bila? Kedah 27 hari bulan Julai. 27 hari bulan Julai. Antum belajarlah sembahyang sampai faham, ya. Sentiasa belajar sembahyang supaya orang yang sentiasa belajar sembahyang ni dia tidak pernah dia adalah orang yang sangat takut ibadah dia tu tak diterima oleh Allah. Jadi berhati-hati. Sebab tu dah dia sentiasa update sembahyang dia, ya. Okey. Perak tak ada. Kita cuma ada di Shah Alam dan di Al-Ustaz saja. Cepat siapa yang nak join dekat Shah Alam, cepat-cepat tengok link di bio, cepat-cepat, ya. 11 hari bulan Mei belajar sembahyang sehari daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Di Mardiah Hotel, ya. Di Mardiah Hotel. Okey, sekarang kita tengok. Jadi ada orang tanya soalan, Ustazah, saya terlena jadi saya sembahyang subuh keluar daripada waktu subuh. Biasanya orang selalu tanya soalan macam tu kan. Tak ada tanya Kuantan, Perak semua tak ada. Cuma saya cakap dua tempat saja, di Shah Alam dan di Al-Ustaz. Itu saja, ya. Antum kena usaha untuk datang. Kalau antum tak belajar sembahyang, antum solat tanpa ilmu, takut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajar sembahyang, ya. Okey, jadi maknanya tadi apa dia? Tertidur. Kalau kita tidur sebelum masuk subuh. Sebelum masuk subuh tertidur. Kemudian jaga bila? Jangan jaga waktu subuh dah. Waktu subuh jaga tapi nak tidur balik. Yang tu yang haram berdosa. Yang tu hukumnya haram dan berdosa. Tapi dia tidur langsung, dia tak jaga sampailah terbit matahari. Pukul berapa? Pukul 10 atau pukul 9.
dia baru jaga, langsung tak jaga. Itulah yang Nabi kata sesungguhnya tidur itu bukan satu kecuaian. Tetapi semayang Isyak, masuk dah Isyak tadi pukul 8 lebih, dia tak semayang lagi. Dia tunggu sampai pukul 10, dia terlelap. Bila terlelap tu dia letih sangat hari tu, kemungkinan besar dia letih sangat. Dia jaga subuh. Dia jaga dah masuk subuh. Yang tu kecuaian. Yang tu kecuaian. Okey, apa-apa maklumat semua tolong WhatsApp dekat atau link tekan link dekat bio Ustazah ya, untuk harga, untuk tempat, untuk masa dan sebagainya. Kita tak jawab di sinilah ya. Okey. Hadis ini menunjukkan bahawa yang kata tertidur tadi, waktu semayang tidak akan berakhir kecuali setelah masuk waktu semayang yang lain. Faham tak? Lagi tak masuk waktu semayang yang lain, masih ada lagi waktu semayang. Tapi janganlah habit semayang lambat, kerana orang yang semayang lambat ni, dialah yang akan menyesal di akhirat nanti. Dialah yang akan menyesal di akhirat nanti apabila dia tengok orang lain dapat kelebihan yang sangat besar di akhirat, di akhirat, dan dia dapat sikit. Sini di dunia sikit kita boleh usaha lagi nak dapat, tapi bila sampai dekat sana kita tak dapat dah. Mana-mana yang kita buat itu saja yang kita dah dapat. Bagi semayang yang kita tak pernah belajar, maka semayang itu ditolak oleh Allah. Semayang yang tak pernah belajar walaupun kebetulan betul. Jadi insya-Allah kena usaha untuk belajar semayang. Inilah waktu-waktu semayang yang 5. Seseorang Muslim tidak seharusnya melewatkan semayang ke akhir waktunya dengan sengaja, dengan alasan waktu masih panjang. Itulah jangan. Janganlah sampai akhir sangat sebab bagi alasan waktu panjang. Sebab kemungkinan dia banyak. Mungkin tertidur, mungkin pengsan. Tu semua tu sebab kita yang cuai. Kalau mungkin macam-macam mungkin lah. Jadi kalau boleh semayanglah awal waktu lah. Itulah yang terbaik, semayang awal waktu ya. Oleh itu sunat mendirikan semayang dengan segera di awal waktu, sebagaimana yang pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang paling afdal. Amalan-amalan yang paling afdal, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjelaskan sembahyang pada awalnya di awal waktu. Sembahyang yang di awal waktu itu adalah amalan yang afdal. Awal waktu. Kalau alasan kerja, okey, dia ni kan dia kerja selalu sembahyang lambat. Zuhur lambat, asar lambat sebab dia bekerja. Bila dia bekerja menyebabkan tanggungjawab dia kepada Allah tu selalu lambat, maka sebaiknya tukar kerja lain yang menyebabkan dia boleh sembahyang awal. Kalau hidup dia dah jadi macam tak boleh bahagia dengan tenang, sebab sembahyang zuhur ni hujung-hujung dekat asar. Sembahyang asar ni nak masuk dekat maghrib. Dia tak boleh sembahyang dekat office. Contohnya macam baru ni anak saya lah, Arah kan, dia dapat intern dekat di office Cina tu kat Rostang tu. Dia dapat dekat situ. Company tu bagi kat dia 800. Intern kan, intern banyak lah 800. Lepas tu dia balik-balik tu keluar kabut nak pergi sembahyang asar. Saya kata, awak yang tak sembahyang dulu. Dia kata, ibu, tempat sembahyang pun tak ada. Kalau waktu zuhur, dia bagi kat kami 1 jam, tak termasuk waktu sembahyang dah. Kena sembahyang, keluar pergi cari masjid di luar. Kelang kabut, nasib baik waktu puasa, jadi tak ada makan, jadi tak rugi dah jimat di situ, pergi sembahyang. Bila waktu asar, dia memang tak bagi stok. Dia tak bagi stok. Lepas tu budak-budak ni tak disembang. Hak Melayu semua tak disembang, Cina boleh sembang. Tahu lah Cina sembang macam mana, pening kepala dia tu. Cina kalau sembang tahulah, bising kan. Bila dia sembang tu punya dia bising, dia kata serabut kepala. Dah kali menangis tukar dapat yang Melayu punya lah. Cuma yang Melayu ni dia bagi 300 lah. Tak apalah dia bagi 300, tapi tenang lah dia kata. Dia kata yang Melayu tu dah penuh, tak boleh masuk. Dia menangis dekat orang tu, tolong saya nak keluar daripada hak Cina ni kan. Dia kata tak mana orang ni abang tempat tu. Oh yang tu memang straight, dia kata. Dia memang bully budak-budak Melayu ni. Masuk yang Melayu ni, dia kata alhamdulillah sembahyang ada time sembahyang, makan rehat sejam. Yang tadi ni sembahyang dengan makan sekali. Asar pun pukul 3 balik dah bulan puasa. Dia pun pukul 6 lebih baru balik. Hak Cina tu. Saya kata ingat dia nak bagi kat hang 800 tu. Kita orang Islam.
dia telatu kita buat kerja lah kan. Sekali orang kata ni pula apa? Racist. Tapi benda betul kita cakap betul. Lepas tu dia kata Allah seronoklah semua pakat berhenti semayang, semua pakat berhenti ni. Dia masuk bulan puasa, dia tak bukan bulan tak puasa, tak kena lagi lah. Tapi 300 ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi tenang tak? 300 kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yang tu 800 setiap tapi tak boleh semayang. Jadi bila ada orang tanya, kalau ke pasal kerja kita semayang lambat, ya memang betul sebab pernah bekerja dengan Cina. Betul, kita bukan resis, kita apa betul. Kita tak resis. Saya dulu pernah juga masa saya tunggu result SPM, saya kerja di kedai apa ni, ambil gambar apa, kedai gambar di kedai Cina. Tak ada tempat semayang juga. Lah mak saya mai lah. Mak saya mai marah Cina tu. Bagi dia tempat, dia nak semayang, bagi dia tempat. Depa bagi baju kita hak jenis ketat punya tu kan, yang tangan pendek kan. Tak boleh anak saya pakai tudung, dia kena pakai baju ni. Mak saya jangan garang macam ni. Lepas tu kan, lepas tu dia kata boleh pakai baju tangan panjang. Bagi. Tapi saya kena semayang dekat hak yang orang cermin, kedai bilik cermin yang orang make up tu kan. Memang squeeze gila lah, nak tunduk, nak sujud pun sikit. Tapi at least dia bagi jugalah. Tapi mau kalau hak Cayanun Alit tu macam tu lah. Jadi kena terima. Jadi kalaulah bos kami Cina boleh solat sebab kerja kilang ada sijil halal. Tak apalah, kalau yang boleh alhamdulillah. Ada setengah tu yang memang pejabat depa saja ni. Memang tak boleh kan. Jadi kalau ada orang tanya semayang lambat macam mana? Setiap kali semayang lambat memang banyak. Bila dia tu some comment filtered dah. Ni ada siapa-siapa komen yang kena filtered ya. Siapa yang komen tak elok memang kena filtered ni, kena komen lain, kena buang, mungkin kena ejaan tu kena jaga juga. Ejaan tu kena jaga juga. Takut tersilap eja ke dia pun marah. Okey, dekat TikTok ni kena komen elok-elok, kena bubuh sikit star ke bagi kita faham. Kalau nak cerita betul-betul tu ada C, lepas tu star sikit, N ke tu star sikit. Tak apa. Jangan tulis yang nampak jelas tak kena filter. Tu ada orang filter, dah kena filter dah tu. Salam Ustazah, anak buah saya kerja dengan bukan Islam, bos dia memang suruh solat. Alhamdulillah, ramai juga yang baik. Bukan kita kata semua, kita bukan resis pun, ada yang baik, ada yang bagus ya. Okey, jadi kalau kerja tu menyebabkan kita tak dapat semayang atau kita selalu semayang lambat, better tukar kerja. Walaupun gaji kita sikit, tapi berkat bukan dari jumlah, berkat dari redha Allah. Antum jangan ingat jumlah ya. Antum dapat gaji 800 tapi tiap-tiap minggu masuk klinik demam beli ubat daripada 300 tapi tak pernah demam, tak pernah sakit. Makan sikit kenyang, hak ni makan banyak tak kenyang-kenyang. Jadi lebih kurang sama juga kan? Sama juga. Saya nasihatkan siapa yang type C Ustazah. C pun dah cukup. Betul, type C. Memang kita kena jagalah. Jadi siapa yang kerja yang tak boleh solat atau selalu semayang lambat hujung-hujung waktu, saya nasihatkan kerana Allah, antum tukar kerja. Tawakal lillahi ta'ala. Allah bagi keberkatan rezeki, hidup anda pun berkat ya. InsyaAllah cari keberkatan. Hidup atas dunia ni bukan lama. Yang nak akhirat tu, maka carilah untuk akhirat ya. Saya dulu bekerja dengan company C. Masa temuduga saya siap tanya tempat solat, bila ada baru accept. Alhamdulillah. Okey. Ketahuilah jika semayang seseorang itu sebahagiannya berada di waktu dan sebahagian lagi di luar waktu. Kita pernah simbang itu ni. Waktu apa itu ni? Dia semayang 4 rakaat asar, tapi asar dia tu 2 semayang dalam waktu asar, 2 semayang dalam waktu maghrib. Waktu kita bagi waktu apa tu? Jawas mana tu harus semayang dalam waktu darurat ke? Bukan darurat. Ada berapa siapa catat lagi waktu semayang tu ni? Okey, tak apalah kalau kita tak nama waktu pun tak apa. Dia ada dalam waktu semayang tadi ni. 2 waktu dia semayang tak asal kita kata satu waktu dalam 3 minit. Betul tak kita kata itu ni? 3 minit yang rukun-rukun ya, yang rukun-rukun. Makna takbiratul ihram terus baca Fatihah, kemudian rokok pun subhanallah ya, bukan baca subhanallahil azim itu. Subhanallah. Lepas tu naik subhanallah, lepas tu rokok sujud subhanallah, subhanallah. 4 waktu habis dalam 3 minit. Yang rukun sahaja. Tapi dia semayang, dia tengok-tengok jam, hanya ada lagi 2 minit saja. Selepas dia ambil uduk dah. Selepas dia ambil uduk, dia nak start takbir tu ada 2 minit saja. Confirm dia tak boleh habis.
Confirm dia tak boleh habis. Bila kita main dalam hukum syarak, perasan tak kita duk kira jam? Saat kan? Buka mata kita bila kita belajar haid. Bila kita belajar haid, dia kira masa. Sembahyang pun sama, dia kira masa. Hanya ada lagi 2 minit untuk habis waktu asar. Dia sembahyang 2 waktu dalam waktu asar. Habis dia nak turun dia nak naik yang ketiga, dah masuk waktu maghrib. Okey? Dia kata jika sembahyang seorang itu berada di dalam waktu, sebahagian dalam waktu, sebahagian lagi di luar waktu, jika dia mendapat 1 rakaat di dalam waktu sembahyang, maka dia anggap tunai, dan jika tidak, sembahyang itu dikira qada. Faham tak? Kalau dapat 2 rakaat, dapat 1 rakaat di dalam waktu, dikira solat itu tunai. Tapi kalau 1 rakaat pun tak dan, baru Allahu Akbar, dia tak dan. Dia baca dah Fatihah, dia dan baca Fatihah, tapi tak dapat 1 rakaat, maka sembahyang tu kena diteruskan juga, wajib diteruskan, tetapi dikira sebagai qada. Tak payah tukar niat, tapi dikira qada. Dia tak kira tunai. Apa beza tunai dengan qada? Pahala dia lain. Pahala dia lain, tak sama dengan pahala tunai. Apa-apa pun kalau qada, pahala dia tak sama, tapi still juga dia kena solat. Bukan kata tinggal 2 minit lagi, memang tak dan dah kita ni. Boleh duk meratik pula. Tak dan dah, tinggal 2 minit. Tak dan dah. Bukan tak dan, kena sembahyang walaupun tinggal lagi 2 minit. Sedangkan kita faham, kalau satu waktu boleh sembahyang 4 rakaat 3 minit tanpa buat sunat. Doa iftitah tak ada, surah tak ada, tasbih tak ada, apa tak ada, tumaninah kena ada lah. Tetapi dia wajib solat. Dia wajib solat. Kena belajar. Kadang-kadang ada masa yang terperangkap dalam keadaan macam tu. Okey, dah ramai dah tegak tudung saya hari ni. Okey? Faham dah? Alhamdulillah ya. Beza ya, kalau kita tak belajar kita tak tahu apa kan. Okey, dia kira qada ya. Walaupun dia kira qada, kita wajib kena sembahyang juga ya. Faham ya? Okey, faham. Okey, waalaikumsalam. Dalilnya sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, man adraka minas subhi rak'atan qabla an lu'ash-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Artinya sesiapa yang mendapat 1 rakaat daripada sembahyang subuh, sesiapa yang mendapat 1 rakaat sembahyang subuh sebelum terbit matahari. Tu pentingnya mai bengkel solat banyak ilmu. Masuk bengkel solat 11 hari bulan 5 di Shah Alam ya. Kalau nak join, tengok link di bio. Nanti sahabat-sahabat kat situ tolong jawab sama ya. Tolong jawab. Maaf Ustazah, undur diri segamat dah masuk. Jangan undur diri. Antum kena faham, antum belajar fardu ain sekarang masuk waktu asar, belum lagi habis, dia belum lama lagi. Antum yang mana mendengar ilmu ke sembahyang awal waktu yang dapat pahala? Ada ramai saya tengok bila dia masuk dalam live, dia kata macam ni, Ustazah minta maaf, kawasan kami dah masuk waktu. Jangan. Antum kena belajar, sebab belajar ni ilmu solat ni fardu ain. Ramai macam tu, dia passion tu. Dia sebab tu kadang-kadang bila kita tak ada ilmu, dia kalut nak sembahyang awal. Sedangkan ilmu yang saya belajar ni ilmu fardu ain. Kita tak habis lama ni, berapa minit lagi nak habis. Ya, dengar ilmu tu lagi penting. Mendengar dulu, jangan duk pergi sembahyang lagi. Dengar dulu. Apa boleh dah. Boleh dah. Mai dengar ustazah memang nak kena ni lah. Ustazah mengajak orang kadang jadi macam mengajak anak, sebab memang jangan hampa selalu macam tu. Bila dah masuk waktu maghrib kau tu nanti set. Tak ada lah kita buat waktu maghrib nanti set. Tunggu dulu, dengar bagi habis dulu. Terbaik ustazah. Tu nak abang tu hampa dengar. Garang, memang garang. Jangan banking sangat ustazah. Dia passion ni. Dia bukan pasal banking ke garang, dia passion ni. Nak kata hampa jangan pergi mana. Hampa dengar. Dengar dulu. Hampa kalut nak sembahyang awal nanti set. Bila kita bertembung 2 benda yang dapat pahala ni, kita tengok yang mana yang lebih berpahala.
Duk dengar tak mau tinggal. Dengar sini. Okey, tak saat dia kata, sesiapa yang mendapat satu rakaat dalam sembahyang subuh. Siapa yang dapat satu rakaat dalam sembahyang subuh, dapat satu je. Dah tahu naik matahari. Dia kira macam ni lah. Hampa tak usah duk kira dia waktu haram ke, waktu apa darurat ke, waktu harus ke apa. Bila sampai tahu-tahu waktu sembahyang dah. Satgi baru duk termenung. Tak saat ni kira qada ke kira tunai. Tak satgi lepas sembahyang. Lah ni kok mana pun sembahyang dulu. Boleh satu rakaat dalam waktu ke, boleh 2 rakaat dalam waktu ke, dan habis 4 ke, tak dan ke separuh dalam waktu, separuh keluar waktu, sembahyang dulu. Faham? Okey. Laju sangat Ustazah cakap, ya kau saya takut apa lari. Saya takut apa lari. Okey, Ustazah, dulu saya pernah belajar dengan Ustazah di zaman sekolah tu macam mana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kereta pun kita overhaul, aircon pun kena servis. Aircon kena servis tu. Tak servis ke, baru ni servis aircon. Servis pasal apa tahu, kita pasang sampai 16 tak sejuk. Apa cerita? Pergi panggil lah si kakak aircon. Dekat TikTok ada kakak aircon. Kakak aircon, tekan kakak aircon, dia pun main. Rupanya dia kata, saya punya wire terkeluar. Terkeluar daripada, tercabut lah. Jadi sebab tu bila kita pasang 16, ayat duk menitik. Okey, aircon pun kena servis. Nak abang cek dengar elok ni mak nak marah ni. Aircon pun kena servis. Sembahyang hampa tak mau servis ke? Hampa mengaji dengan ustaz-ustazah tengok hampa umur berapa dulu ni? Reti ke tak reti? Reti, lepas reti ni boleh penuh tak kata reti lagi. Faham? Hak zaman sekolah umur masa tu kan duk kanyak tu kan. Duk kanyak, duk cinta, duk apa, sambil-sambil ustaz duk ngajak, sambil duk beralih dekat crush. Sambil-sambil ustaz duk berkenan kat ustaz. Jadi makna kena mengaji lagi, kena overhaul lagi, kena bagi elok aircon pun wire terkeluar. Hak kita tak wire putih. Ngerti Ustazah? Ngerti Ustazah. Ngerti. Bagus anak murid sekalian. Jadi kena belajar sembahyang. Ada siapa ajak sembahyang pi. Ada siapa ajak sembahyang pi. Hampa duk kira duk dekat Kuantan lah, Perak ada, Johor ada. Ni kalau mati masuk alam barzakh terus tau. Atas dunia boleh naik LRT, boleh naik kapal terbang, boleh naik kereta. Kita kat tu sajalah untuk beletak hari ni. Okey, sekarang kita tengok. Dan Rasulullah SAW kata apa? Man adraka raka'atan minas solah faqad adraka solah. Siapa yang dapat satu rakaat saya nak belajar Ustazah, belajar, jom. Siapa yang mendapat satu rakaat daripada sembahyang, satu rakaat daripada sembahyang, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan sembahyang tersebut. Dapat. Satu je dapat. Dia sembahyang jenis lambat. Tadi ada orang tanya 6.30 kira lambat nak sembahyang sah. Boleh lagi. Dia masuk waktu harus lagi. Sebab maghrib pukul 7.20. Kalau kita lepas dah. Okey, siapa yang mendapat satu rakaat dalam sembahyang, maka sesungguhnya dia telah mendapat sembahyang tersebut, maka sembahyangnya sah dan tunai. Sah dan tunai. Cuma pahala dia sikit. Kadang-kadang kalau kita tak banyak, satu rakaat je aku dapat tadi, berdosa apa? Dapat. Dah belajar faham? Itu seronok bila kita dah belajar. Kita ni hujung-hujung waktu sembahyang baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa tu rokok? Lepas tu rokok naik yang kedua, tatah bang maghrib, Allahu Akbar. Tak ada habis. Tak ada awak terlambat. Tak ada habis tak ada banyak bagi habis. Baru satu rakaat masuk maghrib pula dah. Pasal hang tak pergi mengaji, orang suruh belajar sembahyang hang tak mau. Boleh lagu tu. Kena berhenti ke kena terus? Faham? Kena terus. Dia kadang-kadang tapi dah jadi bila tak reti tu bila tak berhenti betul tak? Tak boleh dengar lepas duk kata haram ni kalau terus ni pasal orang duk tengah bang nampak? Tapi bila kita dah mengaji kan, dengan begitu penuh keyakinan dan keazaman dan penuh kekhusyukannya, Allah, lantaklah nak bang ke tak bang ke. Janji aku lepas satu rakaat dah. Aku boleh tunai lagi? Setelah angkat takbir
hampir kena teruskan solat. Ya. Ustazah tengah serius lagi nampak comel pula. Ada sikit-sikit cakap Kedah tu saya tak faham loh. Sungguh no. Sungguh. Bila kita tak tahu kita pun tiru. Betul. Dalam 2-3 minit tu saya marah anak saya. Depa pergi belajar jalan kan, ayah depa pergi ambil. Tu nak kata nak kena kat anak-anak kita juga kan. Pergi ambil, lepas tu kan ayah dia pergi ambil, depa tak dah mayang sak lagi. Depa ada buat kerja apa tau. Lepas tu ayah depa bawa balik depa. Bawa balik kan tak tahu. Sampai-sampai rumah lari tak jumpa Ustazah ni, lari nak dah. Tanya abang pasal apa tu? Depa tak mayang sak lagi. Ya Allah, saya kata tang mana yang berhenti tadi? Abang patut jangan bawa balik depa. Tunggu depa pergi semayang tang tu juga. Depa kata tak dan. Ayah pun tak pergi mengaji juga. Lepas tu abang panggil depa, mai sini hampa semua mai sini. Ni apa yang jadi kat hampa ni satu pelajaran untuk hampa. Tadi tinggal berapa minit. Ke mana masuk tu lain dah tu. Depa kalut, depa takut kat Ustazah, depa naik pergi semayang kotor. Tadi berapa minit? Depa kata tinggal 10 minit lagi bu, tak dan. Nampak? Kalau tak faham tu, kita bukan nak kata kita dah jadi guru, anak pun dah keluar kerja dah. Tak dan kita nak bagi ilmu kat depa. Kadang-kadang kan sambil menantu pun dah faham dah. Kalau saya beletak dia pun dah faham dah. Jadi kan pasal kita tak dan kan, kita tak dan. Saya pun belajar macam tu juga. Bila sambil kita belajar, anak masuk asrama. Sambil kita belajar, anak dah masuk kerja. Jadi nak pergi mana tak memahami tu. Dia duduk dengan saya sampai 12 tahun je. Pergi mengaji asrama, pergi London, balik mek kerja, kahwin. Jadi kita ni cuma duk share benda-benda yang dalam WhatsApp keluarga. Macam tu. Depa kata tak dan, tinggal 10 minit. Ayah kena pergi mengaji ke Ustaz. 10 minit lagi. 10 minit lagi depa tak dan dah. Depa lari keluar nak kalut. Saya kata patutnya jangan pergi mana duduk di situ semayang, cari tempat semayang. Bukan kata duduk tengah semayang, tengah 10 minit tak dan dah. Faham? Ni berlaku pada semua orang, boleh berlaku. Ya, betul tak? Ya, kita semua orang boleh berlaku. Telefon Umi panas, maaf Ustazah. Loh sayang no, tak ada habis lagi. Okey, jadi ular ni waktu mana tinggal sembah? Saat lagi barulah kita kira aku dan tak 1 rakaat. Kalau aku dan kira tu tak dapat dosa dah. Kalau dan 1 rakaat. Tapi kalau tak dan 1 rakaat, tu jadi masalah. Qada lah, jadi berdosa sebab kelalaian. Okey. Waktu-waktu yang dimakruhkan semayang. Ni pun kena belajar. Waktu-waktu makruh, waktu-waktu haram. Saya masuk waktu haram dulu. Sini dia tulis dah waktu haram. Saya tak bagi waktu haram no. Okey, saya bagi waktu haram dulu. Catat waktu haram. Orang-orang tua kata kalau hari Jumaat kena tunggu orang lelaki balik dulu solat, orang boleh solat. Dah. Orang perempuan boleh solat bila-bila masa. Masuk waktu terus semayang. Faham tak? Siapa tadi tanya soalan tu? Aku anak orang Kedah. Okey, boleh tak? Orang perempuan semayang Jumaat, hari Jumaat, masuk je azan, boleh semayang bila-bila masa. Tapi lelaki yang sepatutnya semayang Jumaat tapi dia tak boleh semayang Jumaat sebab dia mungkin uzur ke, dia musafir ke, dia apa ke, dia kena tunggu bagi habis Jumaat dulu. Faham? Okey. Okey, sekarang waktu-waktu yang diharamkan solat. Pertama, setelah melakukan solat subuh. Faham ya? Okey. Setelah melakukan solat fardu subuh. Okey, selepas solat subuh, dia tak buat subuh lagi. Orang dah azan dah subuh. Tapi dia tak habis lagi nak buat witir. Contohnya lah, kan kita kadang-kadang kan kita letih sangat. Semayang tarawih dah semalam. So lepas Isyak. Dengar tu Tina, dengar ya. Semayang saya jawab, Salih qada saya jawab. Okey jap dengar dulu saat kita ada sambungan. Kalau tak sambung hari ni kita tengok nantilah. Kita kalau besok kita sambung yang ni pun boleh juga. Kalau takut depa ni kan. Kita tengok dulu macam mana. Masuk waktu subuh, azan subuh lagi azan. Kita semayang tak lagi subuh? Tak lagi. Tapi kita ada satu witir lagi tak buat. Okey, buat witir dulu. Dia kata haram ni setelah melakukan solat fardu subuh.
Ustazah, perjalanan nak balik ke rumah hanya 1 jam, tapi jam teruk, jalan kampung tak jumpa rumah, jalan kampung tak jumpa rumah, solat maghrib habis. Tak boleh lah. Kita sebab tu kena merancang semayang. Ni macam ni dia jadi kelalaian juga, sebab semayang maghrib tu kan panjang. Kalau musafir boleh buat jamak qasar. Kenapa jadi macam tu? Okey, boleh faham tak? Yang kedua, saya bagi tahu dulu. Ada record ke? Ada insya-Allah. Nanti kita berbual dekat YOU. Rumah merah. Walaupun dah masuk waktu subuh, boleh solat witir ya Ustazah? Yes, itu yang kita kata yang pertama tadi. Haram lakukan solat setelah melakukan solat subuh. Janganlah lama sangat. Kita tak semayang lagi subuh tu. Faham ke tidak ni? Setelah melakukan solat subuh. Tak lakukan solat subuh lagi ni. Contohnya ada orang semayang solat hajat. Dia terdrag solat hajat tu sampai waktu asar. Faham tak? Tapi asar dah masuk tak? Masuk. Tapi dia pun semayang asar lagi? Boleh habiskan lah. Habiskan. Faham? Faham lah? Okey, faham ya. Solat qada boleh solat lepas subuh. Tapi kena dengar penerangan dulu ya. Yang kedua, setelah melakukan solat fardu asar. Sama juga kes dia. Bila kita dah buat semayang fardu asar, maka tak boleh buat apa-apa solat selepas fardu asar. Tapi kita tengok ada 2 saja yang tak boleh ni. Ada 2 sembahyang saja yang tak boleh buat selepas di 5 waktu ni. Di 5 waktu ni. Saya kan nak bagi 5. Faham tak? 2 waktu semayang saja. 2 semayang saja. Yang lain semua boleh. So antum dengar bagi habis. Kalau antum dengar tak habis, sekali antum tak faham. Lagi sekali, sebab kita ulang lagi sekali, siapa nak ikuti bengkel solat saya, teori dan praktikal rukun-rukun solat di Shah Alam. Dah bangga. Awak tak abang? Habis dah? 1 minit lagi? Dah azan lah. Takut saya boleh pemain. Azan dah. Azan dah. Kita sama besok pukul 3.30. Besok pukul 3.30. Dah azan dah. Tak boleh cakap. Waktu harat, waktu solat. Besok. Azan dah, masjid dah azan. Besok 3.30 ya. Jangan lupa.